Lelaki ini satu-satunya yang tinggal di bandar hantu Fukushima. Assalamualaikum sahabat semua. Bagi yang pertama kali datang ke channel ini, saya Fakri, dan bagi yang dah subscribe, saya mendoakan kalian dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berkongsi mengenai seorang lelaki yang satu-satunya tinggal seorang diri di bandar hantu Fukushima. Untuk pengetahuan semua, bandar Fukushima merupakan kawasan amat berbahaya akibat berlakunya tragedi kemalangan nuklear terburuk di Jepun pada loji janakuasa nuklear Fukushima, kesan daripada tsunami yang berlaku disebabkan gempa bumi Tohoku pada tahun 2011. Seramai 19,000 nyawa telah terkorban dan dianggarkan lebih 147,000 penduduk yang tinggal di situ telah menyelamatkan diri dengan berpindah keluar dari kawasan itu akibat tercemarnya bahan radioaktif. Walaupun kejadian ini telah lama berlaku, namun tiada siapa pun manusia yang berani pulang ke tempat tersebut melainkan lelaki ini, iaitu Naoto Matsumura. Naoto Matsumura merupakan satu-satunya bekas penduduk Fukushima yang kembali pulang tinggal di kawasan larangan tersebut. Sewaktu berlakunya kemalangan nuklear itu, beliau berada di bandar Tomioka yang jaraknya 9.6 km dari kawasan tragedi tersebut. Selepas kejadian itu, beliau berpindah keluar dari situ bagi tujuan menyelamatkan diri. Bukan sahaja beliau, bahkan penduduk yang lain juga turut berpindah secara beramai-ramai dalam keadaan tergesa-gesa, menyebabkan banyak harta benda ditinggalkan begitu sahaja. Begitu juga haiwan ternakan mereka turut ditinggalkan, menyebabkan hampir kesemua haiwan-haiwan tersebut mati kesan daripada bahan radioaktif. Pada mulanya, Naoto menyangka bahawa penduduk yang berpindah keluar dari Fukushima akan pulang ke kediaman mereka dalam beberapa minggu sahaja. Namun, dengan sifat belas kasihan beliau dan tiada siapa yang mahu menjaga saki-baki haiwan-haiwan yang masih hidup, maka beliau membuat keputusan untuk pulang seorang diri dan tinggal di kawasan berbahaya Fukushima dengan memelihara dan menghabiskan sisa hidupnya untuk menjaga dan memelihara haiwan-haiwan tersebut. Bagi menjaga keselamatan penduduk Jepun, maka kerajaan Jepun telah memperluaskan kawasan berbahaya yang asalnya hanya 3 km menjadi 20 km bagi menjaga keselamatan orang awam terjamin. Kerajaan Jepun pada ketika itu berhasrat untuk menyembelih haiwan-haiwan tersebut kesan daripada bahan radioaktif yang berbahaya disebabkan haiwan-haiwan ini tidak lagi bernilai untuk dijual. Namun, Naoto mempertahankan dengan mengatakan bahawa ia merupakan satu kerugian dengan menyembelih haiwan tersebut. Disebabkan kebaikan dan jasa-jasa yang Naoto telah lakukan, maka masyarakat dunia telah menggelarkan beliau sebagai penjaga haiwan Fukushima. Segala usaha dan kerja-kerja yang dilakukannya mendapat sokongan daripada masyarakat seluruh dunia. Beliau juga mengatakan bahawa beliau tidak lagi memikirkan tentang keadaan dirinya yang sudah terdedah dengan bahayanya bahan radioaktif tersebut. Bahkan beliau juga berkata bahawa beliau sanggup mati di Tomioka demi menjaga kebajikan di bumi kelahiran beliau. Sahabat semua, kita sepatutnya berasa cemburu dengan sikap baik yang ditunjukkan oleh Naoto. Meskipun beliau bukan seorang Islam, namun sikap beliau yang sanggup mengorbankan kesenangan kehidupan beliau demi menjaga kebajikan haiwan-haiwan yang ditinggalkan terbiar. Jika dilihat realiti masyarakat pada hari ini, begitu banyak kes-kes yang berlaku yang melibatkan penderaan yang dilakukan secara kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Dalam Islam, haiwan adalah makhluk Allah yang layak untuk dihormati dan dilindungi. Kita sebagai manusia yang dipilih menjadi khalifah di muka bumi ini, kita memiliki tanggungjawab untuk menjaga, melindungi dan mengurus haiwan-haiwan di sekitar kita serta harus menghindarkan segala bentuk penderaan terhadap mereka. Islam mengajarkan kita untuk memiliki kasih sayang dan belas kasihan terhadap semua makhluk termasuk haiwan. Rasulullah SAW sendiri telah mencontohkan sikap ini dengan menunjukkan kasih sayangnya
terhadap haiwan-haiwan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki yang sedang berjalan lalu dia merasakan kehausan yang sangat sehingga dia turun ke satu perigi lalu minum dari air perigi tersebut. Ketika dia keluar dari perigi, didapatinya seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah kerana kehausan. Orang itu berkata, anjing ini sedang kehausan seperti yang aku alami tadi. Maka dia turun kembali ke dalam perigi dan diisi kasutnya dengan air dan sambil menggigit kasutnya dengan mulutnya, dia naik ke atas lalu memberi anjing itu minum. Kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, terhadap setiap makhluk bernyawa diberi pahala. Sahabat semua, memberi makan dan memberi minum kepada haiwan juga dianggap sebagai amal kebajikan dalam Islam. Ketika kita melihat haiwan-haiwan yang kelaparan atau kehausan, adalah tanggungjawab kita untuk memberikan makanan dan air kepada mereka. Demikianlah pandangan Islam menekankan pentingnya memperlakukan haiwan dengan belas kasihan dan kasih sayang. Penderaan terhadap haiwan atau menyakiti mereka tanpa alasan yang jelas adalah bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sebagai umat Islam, kita dituntut untuk menjadi pemelihara dan penjaga yang baik terhadap haiwan. Semoga kita semua dapat melaksanakan ajaran ini dalam kehidupan seharian kita. Sekian sahaja daripada saya. Sekiranya sahabat merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like and share agar orang lain juga beroleh manfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video seterusnya. Anda dengar kami cerita.